Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan, Saudara Lim Guan Eng, Tiosa Agung DAP, Adli Dahri, Datuk Mahfuz Umar, Dr. Bu, Saudara Aminul Huda dan seluruh pimpinan Pakatan Harapan. Saya buka emas ni kerana dalam parlimen, the highest body yang buat undang-undang masa bercakap tak pakai emas. Cuma di sini yang tak pakai emas kena denda hari itu. Barangkali taklimat menyeluruh belum diberi kepada pegawai. Pegawai-pegawai ini pun dia punya cengeng lah dengan rakyat. Tapi dengan orang yang merompak, dia boleh pakat pi jaga. Itu yang pelik sekali. Kita patuh pada SOP. Saya ingat lagi masa naik feri pi Langkawi. Di sini jarak. Kita pun ikutlah. Masuk dalam feri penuh bergenuk. 2 jam duduk dalam tu. Tak ada pun pegawai masuk kata jarak. Dah. Kami duduk rapat-rapat dah semua. Sebelah saya tu tah ke Bangla ke siapa pun saya tak tahu. Jadi inilah, kalau nak jalankan tugas biarlah fair. Orang tengah duduk mengai ikan sorang-sorang di tengah sawah. Oh, pakai mask. Mask ni nak elak jangkitan. Jarak 1 meter. Kalau dia sorang-sorang tengah sawah, pakai mask buat apa? Ini kan, tapi rakyat Malaysia ni bagus. Buat apa pun dia ikut. Kalau di Kanada, dia orang buat demo dengan gunakan kontena. Di New Zealand, Australia, England, kita dah ikut. Bosku datang, ikut. Inilah kita, rakyat Malaysia. Saya nak cakap itu tajuk malam ni. Soal rasuah. Tolonglah saudara, tak jauh dari kita tu Singapura. Masuk Malaysia 63, dia merdeka 65. Kita tengok indeks rasuah dia setiap tahun sudah hampir 20 tahun berturut-turut berada di tahap yang 9/10 ke atas. Rasuahnya amat rendah. Tahun ini Singapura negeri yang terbaik di Asia dari segi indeks rasuah. Dalam dunia dia duduk tempat keempat, tempat kelima. Bila rasuah rendah, kerajaan banyak duit. Kerana sebarang cukai dikutip dengan betul, kerajaan akan dapat banyak duit, kerajaan akan berbelanja untuk pembangunan dan untuk rakyat. Contoh yang paling mudah lagi, Indonesia. Bilion mereka banyak. Toke-toke untung berbilion datang simpan duit di Singapura. Singapura kaya di antaranya wang daripada tauke-tauke Indonesia. Di sana rasuah begitu tinggi, maka mereka dapat lari cukai. Katalah misalnya kalau cukai seorang peniaga tauke besar kena bayar 1 juta, dia habiskan 100,000 saja untuk belanja pegawai. Maka dia dapat jimat 900,000. Maka dia kurang membayar cukai pada kerajaan. Wangnya banyak disimpan di Singapura. Akhirnya kita lihat apa berlaku di Indonesia. Rakyatnya makin susah, upahnya murah, rakyatnya berselerak mencari rezeki di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Tetapi bila berlaku reformasi, naiknya Bapak Habibie diikuti dengan Megawati, Gus Dur, Bambang Susilo, sampailah kepada Jokowi. Mereka lawan rasuah bersungguh-sungguh. Berapa menteri merengkok dalam penjara. Gubernur-gubernur, kepala daerah beratur masuk penjara kerana rasuah. Rasuah dapat dikurangkan, Indonesia mulai kaya. Mereka mulai banyak duit. Dia boleh buat LRT, dia boleh buat, yang paling dahsyat sekarang dia nak buat bandaraya baru. Kita tahu dulu kalau kita pergi Jakarta,
Daripada Soekarno-Hatta Airport, nak sampai Bandar Jakarta, kita akan jumpa payah, bendang, orang cari ikan, baru jumpa bandar. Sekarang daripada airport Jakarta, bandar sampai ke tengah, Jakarta Tengah. Artinya terlalu pesat, penduduknya sudah lebih 20 juta. Tak mampu lagi mereka nak menampung pembangunan sebegitu rupa, maka mereka bawa ibu negara Nusantara ke Borneo, ke Kalimantan. Dan limpahan kekayaan mereka nanti kita harap akan melimpah juga ke Sabah dan Sarawak. Kerana apa Indonesia naik sekarang? Karena rasuah menurun, ekonomi naik. Kenapa Malaysia sekarang jadi teruk? Karena rasuah meningkat, ekonomi menurun. Faham ke tak ni? Kami tak pandai jadi menteri dulu. Lim Guan Eng, Menteri Keuangan, dia pandailah sikit, dia biasa jadi ketua menteri. Khalid Samad, Menteri Wilayah, Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian, tak pandai belaka. Yang pentingnya kami juga tak pandai mencuri. Sebab itulah Transparency International membuat ukuran, bila kita ambil alih kedudukan rasuah di Malaysia, nombor 61 dalam dunia. Tak sampai 2 tahun kita perintah, turun kepada nombor 51. 10 negara kita dapat potong. 10 negara. Nombor 51. Naik BNPN, sekarang kedudukan rasuah balik ke nombor 62. Hebat. Pandainya mencuri. Kenapa jadi begitu? Sebab kerajaan yang naik ini bukan pilihan rakyat. Dia kena jaga. Dia kena lantik menteri ni jaga Timur Tengah. Menteri ni, orang ni jaga Cina. Yang ni jaga Korea. Bertaraf menteri. JLC kena beri. Tak beri, kami lari, kau jatuh. Akhirnya dia terpaksa pelihara orang ni, maka indeks rasuah meningkat. Pulau Pinang yang dulunya dihantam apa nak jadilah pada orang Melayu, ini DAP perintah Lim Guan Eng, Ketua Menteri Cina. Lim Guan Eng Cina ke Melayu? Cina. Apa nak jadi ini? Demonstrasi tiap-tiap minggu. Tetapi bila mereka perintah, dia deliver pada rakyat. Peruntukan kepada Jabatan Agama Islam, Majlis Agama di Pulau Pinang, mula ambil alih Lim Guan Eng, lebih kurang 25 juta peruntukan. Tahun lepas 71 juta. Menjadi pentadbiran antara yang terbaik di Malaysia sekarang, pentadbiran Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Masjid yang terbersih, rasuah rendah. Kerajaan negeri boleh bina jalan raya daripada tengah bandar Tanjung, Georgetown ke balik pulau, 275 juta dibina oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Mana datang duit? Sebab tak rasuah. Ini seorang menteri dibicarakan di mahkamah, dalam bank ada 900 juta. Curi macam mana ni? Duit poket 2 juta. Datuk Seri Anwar saya tu, kalau dia dulu timbalan Perdana Menteri ada duit banyak tu kan kita lega. Kemudian ada seorang meninggal dunia menteri, biasa jadi menteri, mak dia warisi harta 1 bilion. Begitu. Bila negara kuat rasuah, pemimpin politik kaya, beberapa orang pegawai kerajaan, bukan semua ya, beberapa orang pegawai kerajaan akan jadi kaya, rakyat akan jadi susah. Itu tanda negara rasuah tinggi. Dan Malaysia menuju ke arah itu kalau BN UMNO terus perintah. Salah tuan-tuan. Kalau nak tengok kaya raya, silalah. Tapi tuan-tuan akan susah. Sekarang ni belum tentu graduate doktor boleh ada kerja. Graduate lawyer belum tentu ada kerja. Graduate engineer kalau dulu 4-5 ribu kerja swasta, sekarang 2 ribu tak sampai. Semuanya jadi rendah sekarang ni. Yang bertambah kaya adalah pemimpin politik. Bila berlaku perbicaraan 1MDB, kita tak gamak dengar. Saya tahu dulu 2.5 bilion Najib terima lah akaun dia, yang tu yang saya tahu.
Lain-lain tak tahu. Lim Guan Eng dia tahulah, dia tak beritahu kat saya. Tapi bila bicara di Amerika Syarikat, ya Allah, duit negara kita, beli betina pengguna duit kita. Kamu nak jahat, simpan dia, you punya pasal. Tapi bila guna duit negara, kerajaan kena bertindak, majlis agama kena bertindak. Ni semua diam. Cuba minah kampung, dikejar oleh pejabat agama, dikejar oleh polis, tapi kena awam sah. Ini malu sekarang pada dunia bila perbicaraan berlaku di Amerika Syarikat. Di Malaysia bolehlah tudung-tudung lagi, berlaku di Amerika. Bagaimana wang negara kita digunakan sebegitu rupa. Oleh itu kalau nak indeks rasuah ni turun balik, undi Pakatan Harapan pada 12 hari bulan nanti. Boleh ke tidak? Saya tak mau cerita nak buat sekolah, buat rumah, mana kerjaan pun buat. Cuma jalan raya 100 juta, kalau rasuah dia jadi 200 juta. Sebab ketua bahagian ambil sikit, ketua cawangan ambil sikit, kontraktor ambil sikit. Kalaulah 100 juta, jadi 200 juta, 100 juta dah kita membazir. Tengok apa jadi dalam Kementerian Pertahanan. Bila saya masuk di Menteri, mesyuarat Kabinet, kita minta satu jawatan kuasa siasat apa yang berlaku di Kementerian Pertahanan. Didapati land swap saja kerajaan rugi 500 juta. Dekat 1 bilion Tan Sri Amrin buang buat kajian, didapati tak tahu duit itu pergi ke mana. Sebenarnya duit itu untuk bina kapal. Kapal entah ke mana, duit hilang. Nak undi lagi parti macam ni? Alah, undi lagi ni. Beli helikopter tak sampai. Komisen kapal selam 500 juta. Itu dah siasat dah siap, kerajaan kita jatuh. Nak bertindak macam mana? Kita dah tengok lah sekarang ni. Yang siasat itu bekas ketua audit negara Amrin Buang dengan jawatan kuasanya yang lengkap, hebat pengetahuan mereka hal-hal duit hak keuangan ini. Inilah hadirin sekalian, saya minta wisdom, jangan duk mailah Melayu kita kena sokong walaupun dia rasuah asalkan dia Melayu. Melayu ni ada pintu taubat. Guan Eng baik macam mana pun tak ada pintu taubat. Hei! Ini cerita apa ni? UMNO sahabat kita. Nikmat Allah kita dapat bersama dengan UMNO. Sekarang ni kalau nak hentikan rasuah, kalahkan UMNO. Kok mana ni? Berubah setiap minggu. Kita tak tahu minggu depan dia nak kata apa pula. MCA sahabat kita buat pantun pula tu. Sekarang MCA musuh kita, gerakan sahabat kita. Pemimpin macam ni boleh pakai ke? Rasuah, Melayu rasuah kita lawan, Cina rasuah kita lawan, India rasuah kita lawan. Melayu baik kita sokong, Cina baik kita sokong, India baik kita sokong. Boleh? Baru negara kita boleh maju. Mengundi dan Zul, kamu akan jadi wakil rakyat 12 hari bulan nanti insyaAllah. Kamu menang, yang lain kalah tak mau. Kita mau menang dan cukup bilang untuk kita kembali memerintah Johor. Boleh? Terima kasih.